Maka zakat sebenarnya mengajak, artinya ajaran Islam keseluruhannya mengajar kita bukan hanya bersifat proaktif untuk bayar zakat, tapi juga bagaimana memastikan bahawa harta kita itu bertambah setiap tahun supaya kita boleh bayar zakat lebih banyak. Kemudian bagaimana nak menambah harta kita? Kerja keras. Maka sebab itu kita perlu melaburkan. Kita perlu melaburkan harta kita. Kita kena merancang perancangan kewangan kita. Kerana kalau kita simpan saja dekat dalam akaun, mungkin tidak optimum pulangan dia. Kenapa? Mungkin pulangan dia kurang daripada apa yang boleh, yang nak kita capai dari peningkatan bayar zakat kita. Maka sebab itu kita perlu pandai untuk merancang kewangan kita untuk memastikan bahawa kan, minus inflasi, minus bayar zakat, minus apa saja, kan, harta kita tetap lebih banyak untuk kita bayar zakat yang lebih setiap tahun. Untuk orang awam macam mana? Senang saja. Pergi tengok apa tu surat khabar, tanya siapa financial advisor yang bagus, yang boleh bagi nasihat betul-betul, minta tanya. Tapi jangan kena kelentong lah macam hari ni kan, CPF semua burn kan. Itu niat bagus, nak laburkan harta, tapi kerana mungkin kerana kelemahan-kelemahan lain, maka jadilah seperti itu. Kalau nak dapatkan khidmat macam tu, telefon Pegas. Kerana di Pegas pun ada mereka yang boleh bagi certified financial advisor di Pegas. Boleh minta khidmat daripada Pegas pun boleh. Pelajaran lain daripada zakat yang boleh kita belajar ialah, sebagaimana saya katakan tadi, zakat itu menuntut kita untuk membersihkan harta kita. Jadi falsafahnya ialah orang Islam perlulah memastikan sumber pendapatan hidup dia itu suci dan halal. Maka sebab itulah zakat menuntut kita untuk membersihkan harta kita. Artinya zakat itulah penyucian. Kenapa perlu suci? Kerana kita orang Islam ni, sumber hidup kita mestilah suci dan halal. Maka timbul soalan, macam mana nak pastikan simpanan kita suci, harta kita suci? Maka jawabnya ialah, dalam konteks hari ini, gunakanlah produk-produk kewangan Islam yang telah dibangunkan di Singapura. Kalau nak simpan duit, simpanlah di akaun-akaun yang telah di certified halal, kerana dia menjamin kesucian harta kita. Kemudian kalau nak melabur, laburkanlah dia di produk-produk pelaburan yang halal. Kerana apa? Dia menjamin kesucian harta kita. Apa dia pelaburan-pelaburan yang halal? Ini kalau nak cerita ni panjang. Orang belajar sampai berminggu-minggu dan bertahun-tahun untuk faham pelaburan yang halal. Tapi bagi orang awam senang saja. Mana pelaburan yang telah disijilkan sebagai halal oleh badan penasihat syariah yang bertauliah, maka itu boleh dikatakan sebagai halal. Maka kalau ada jumpa, misal kata satu syarikat mengatakan ini produk halal, tanya siapa dia penasihat syariahnya. Kemudian tengok orang berkenaan bertauliah ataupun tidak, layak atau tidak untuk mengatakan benda itu halal. Kalau cukup syarat itu, maka insya-Allah boleh melabur di sana. Sebagai contoh, misalnya simpan di akaun yang halal. Sekarang ni ada di OCBC dan juga di Maybank. Labur di produk-produk halal. Boleh dilabur di Maybank, kita ada HSBC dan juga di OCBC. NTUC pun ada. Ataupun beli insurans halal. Ada juga di HSBC, di NTUC. Jadi gunakan produk-produk ini untuk menjaga kesucian harta kita dan menambahkannya supaya apa? Tahun depan kita bayar zakat lebih lagi daripada tahun ini. Dan jangan lupa, sedikit itu berikan kepada Pegas. Kesimpulannya ialah, falsafah zakat menganjurkan kita untuk kembangkan harta supaya kita dapat bayar zakat setiap tahun. Yang kedua, supaya kita memelihara kesucian pendapatan kita dan harta kita dengan menggunakan khidmat
dan produk-produk kewangan Islam yang sedia ada. Memang ada, kalau misalkan setengah-setengah kamu yang mungkin hadir ke majlis-majlis taklimat ataupun membaca buku dan berita, ada setengah-setengah pakar ataupun practitioner, bahkan ulama yang mengatakan bahawa interest di bank, conventional bank itu tidak dikatakan sebagai riba. Memang ada pandangan seperti itu. Dalam dunia hari ini, kita tidak boleh menghalang sesiapa pun untuk mempunyai pandangan sedemikian, kerana Islam menjamin kebebasan berpendapat. Cuma saya ingin nyatakan bahawa pandangan seperti itu tidak mewakili pendapat majoriti para ulama. Jadi terserah kepada setiap individu, sama ada nak berpegang pada pendapat-pendapat yang tidak mewakili majoriti ulama, ataupun ingin berpegang pada pendapat yang sebahagian besar ulama berpegang kepadanya. Dan biasanya umumnya mengikut yang ramai itu adalah lebih selamat dan lebih baik. Kerana hadis Rasulullah SAW berkata, alaikum bis sawadil a'zam, hendaklah kamu mengikut jumlah yang ramai, ataupun dikatakan alaikum bil jamaah, hendaklah kamu mengikut jamaah. Lalu ulama mentafsirkan antara makna jamaah di situ ialah para ulama, majoriti para ulama. Dan kalau kita baca buku fiqah, kita akan sentiasa dengar pendapat mengatakan ini pendapat jumhur ulama, majoriti ulama. Maksudnya apa? Pendapat majoriti ulama itu lebih kuat daripada mereka yang bukan majoriti. Jadi saya anjurkanlah agar hadirin dan hadirat sekalian meneliti aspek ini dan bersama-sama dengan majoriti dalam hal seperti ini, supaya kita boleh membangunkan lagi alternatif-alternatif kepada produk-produk yang sedia ada. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.